Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan untuk hadir dan untuk mendengar kita secara online, dan kita mengharapkan agar amalan yang kita lakukan ini Allah berikan ganjaran pahala yang besar dan Allah berikan kita kekuatan untuk beristiqamah dalam siri menuntut ilmu dan mengikut jalan-jalan yang lurus ini. Dan yang paling penting seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga. Pertama, Ustaz Samih ni. Oh, tafadhal anta. Baik. Alhamdulillah, pertama setelah kita bercuti ataupun berkelas di online, maka hari ini kita dapat kembali berkelas di dalam Dewan Baitus Salam, dan mudah-mudahan kita teruskan menjaga SOP kita, apatah lagi dalam keadaan yang masih kita kena ikut arahan-arahan supaya kita terjaga daripada kesilapan-kesilapan dalam buat program-program yang telah dibenarkan kepada kita. Maka di sini bagi mereka yang belum daftarkan ya. Daftarkan cek suhu, cek apa semua, kerana ianya penting, kerana kita tidak mahu disebabkan kesalahan itu mengganggu kita punya perjalanan. Baik. Setelah kita membicarakan dalam bab yang lepas berkaitan dengan perjalanan liku-liku hidup kita, yang mana perjalanan manusia ini ada penghujungnya di dunia. Dan begitu juga dalam perkara yang lepas kita telah membicarakan tentang sebelum kita berada di muka bumi ataupun penciptaan langit dan bumi ini, kita telah menceritakan tentang kedudukan kita di alam roh bagaimana, dan lepas tu kita telah menceritakan alam perut ibu, alam rahim bagaimana, dan sekarang ini kita berada di alam realiti, alam yang kita hadapi sekarang, yang akan Allah hisapkan kita di akhirat, dan Allah akan tunjukkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, sama ada berbentuk sir ataupun nyata. Yang mana yaumatublas sarair, pada hari yang dibukakan rahsia-rahsia dalam hati, hanya Allah sahaja yang mengetahui dan hanya Allah yang akan menghisapkan kita. Dan kita telah membicarakan di alam nazak, satu alam yang mana alam yang kita menyaksikan beberapa perkara yang tidak pernah kita saksikan, termasuk kita menyaksikan malaikat maut ataupun malaikat yang sebelum datangnya malaikat maut. Kemudian disaksikan beberapa amalan yang menarik perhatian kita sehingga kita bercita-cita untuk kembali ke muka bumi untuk melakukan amalan soleh. Tetapi alam nazak ianya terlalu singkat. Ya, alam nazak terlalu singkat. Hanya Allah yang mengetahui, tetapi apabila dah datangnya para malaikat, berarti dah habis dah. Ya, yakni malaikat maut, berarti ianya adalah waktu yang penting. Cuma noktah di antara noktah yang penting yang perlu kita kaitkan berkaitan dengan alam nazak ini supaya kita tidak terjebak dalam masalah syirik, ialah berkaitan dengan kadang-kadang masyarakat kita ni bila salah seorang tu lambat mati, dia mengatakan sebab apa? Saka. Bila dia kaitkan dengan saka yang melambatkan mati, berarti dia telah mencalarkan ketauhidan kepada Allah. Kerana berkaitan dengan kerububiyah, ketuhanan kita, ya, mempercepatkan, melambatkan adalah urusan Allah, bukan urusan saka. Maka kita akan terjebak, masyarakat kita terjebak dalam masalah syirik, ya, dalam bab ini. Na'udzubillah min zalik. Kemudian setelah kita berada membicarakan dalam bab nazak itu, kita
telah menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan alam barzakh. Alam barzakh yang hanya Allah yang mengetahuinya, tetapi di sana terdapat nikmat dan di sana terdapat azab. Yang kita beriman dengan kewujudan nikmat dan azab di alam barzakh. Dan kita mengharapkan Allah memelihara kita daripada terkena azab di alam barzakh. Dan kita telah membicarakan tentang perkara di alam barzakh itu, bagaimana kedudukan roh. Kenapa roh adalah persoalan ghaib yang tidak boleh dibicarakan dengan akal. Roh mesti dibicarakan dengan dalil dan mesti dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, kerana ianya satu persoalan yang sukar untuk difahami, dan Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran, mereka bertanya yas'alunaka 'anil roh. Mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang roh. Lalu Allah menceritakan kepada Rasulullah bahawa hanya sedikit sahaja yang diketahui oleh manusia tentang roh ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam masalah roh, kedudukan roh, semuanya mesti ada dalil dan tidak boleh digunakan akal. Kalau kita gunakan akal, itulah yang menjadi kepada masyarakat kita, ya, acara-acara yang dilakukan. Acara-acara yang dilakukan sewaktu mayat itu berada di alam barzakh. Subhanallah. Acara-acara yang dilakukan bila dia kebumikan mayat, dia menyangka mayat tu begini-begini mengikut pandangan dia. Sedangkan persoalan itu telah berubah. Persoalan mereka berada di alam roh adalah satu persoalan yang tidak dapat dibicarakan melainkan dengan dalil sahaja. Ya, benda yang tak nampak, tak boleh kita nak mentafsirkan mengikut akal. Tak boleh langsung. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, persoalan-persoalan ghaib ini kita berdiri di atas dalil-dalil. Dan kita telah menerangkan kedudukan roh orang mukmin bagaimana, roh orang kafir bagaimana. Roh para syuhada bagaimana, roh para nabi bagaimana. Semua kita terangkan, alhamdulillah. Maka pada hari ini kita sambungkan pelajaran kita berkaitan perkara yang dikaitkan dengan kiamat. Kerana kita akan bicarakan dalam bab ini, ya, perjalanan manusia dan liku-liku akhirat. Kita telah bicarakan bab dunia, bab alam kubur dan tiupan sangkakala. Sekarang kita nak membicarakan pada tiupan sangkakala ataupun dunia berada dalam kehancuran. Namun begitu, kita telah mengupaskan sedikit sebanyak tentang tanda-tanda kehancuran alam ataupun tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat termasuk persoalan-persoalan yang mesti ada dalil juga. Apatah lagi tanda-tanda yang akan datang, dia termasuk persoalan ghaib yang akan kita saksikan. Dan kita telah terangkan beberapa tanda-tanda kiamat yang kecil. Dan kita berada sekarang dalam membicarakan tanda-tanda kiamat yang besar. Dan sudah tentu tanda-tanda kiamat yang besar ini, ya, ulama-ulama telah menggariskan, di antaranya Imam Ibn Katsir telah meletakkan dalam Nihayah fil Fitan wa Malahim, yang menceritakan sedikit sebanyak tentang tanda-tanda kiamat. Baik, dalam persoalan ini, pertama kita membacakan sedikit daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij. Bagi mereka yang ada Al-Quran boleh buka surah Al-Ma'arij. Kerana persoalan ini adalah persoalan yang besar dan bukan persoalan yang dicerita-ceritakan mengikut suka hati kita, tetapi apabila Allah menerangkan sedikit sebanyak perkara yang begini, kita sebagai seorang yang beriman, tuan-tuan dan perempuan, tanamkan jiwa kita keyakinan kepada Al-Quran dan keyakinan apa yang Allah khabarkan itu benar. Dan biasakan keyakinan itu dipasakkan pada kita setiap kali kita menghayati Al-Quran dan menghayati Al-Hadis. Baik, dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, muka surat 567, juzuk ke-29, 568. Kalau samalah Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Azab disediakan buat orang-orang kafir. Tidak seorang pun dapat menolaknya. Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik. Jalan para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhannya dalam sehari. Seperti 50,000 tahun bagi orang yang berdosa kerana banyak hitungan hisab. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh, tapi kami memandangnya dekat. Ingatlah pada hari ketika langit bagaikan cairan tembaga dan gunung ganang bagaikan bulu yang berterbangan dan tidak ada seorang kawan karib pun menegur kawannya. Okey. Baik. Kita kadang-kadang mazhab ini ada berbeza sedikit penterjemahan dia. Jadi ala kulli hal, kita harapkan penterjemahan itu tidak lari daripada makna yang dikehendakinya. Okey? Jadi dalam ayat ini menceritakan sedikit sebanyak kerana golongan kafir Quraisy ini mereka mengistihza mempermainkan Rasulullah tentang azab yang akan terjadi. Yakni azab neraka. Mereka tidak beriman kepada azab-azab yang begitu. Okey? Jadi Allah ceritakan, bila Allah kaitkan di dalam Al-Quran mengisyaratkan ambil perhatian. Ya, kena ambil perhatian bahawa perkara ini akan berlaku. Seperti mana yang Rasulullah SAW mengatakan ya, dalam hadisnya bahawa aku diutuskan dengan kiamat begini. Maksudnya rapat sangat-sangat. Ya, kemunculan Rasulullah 1400 tahun yang silam. Ya, diutuskan dengan kiamat begini. Kita sekarang dah 1400 tahun. Bagaimana keadaan kita? Maksudnya dahsyat. Oleh kerana itu, sebahagian ulama telah mengeluarkan tanda-tanda kiamat yang kecil kalau mengikutkan melalui hadis-hadis hampir-hampir ataupun dah habis dah. Seolah-olah kita sedang menunggu tanda-tanda kiamat yang besar. Namun begitu berhati-hati seperti mana yang kita terangkan bahawa tanda-tanda kiamat ini memerlukan para ulama menelitikan, mentafsirkan, bukannya sebarang penafsiran. Kerana kita berhadapan dengan penafsiran-penafsiran yang ganjil, yang tak pernah ditafsirkan ulama silam. Apabila berkaitan dengan Dajjal misalan, ya, kita tahu sehari dua ni, ya, para jemaah telah menyaksikan penafsiran-penafsiran yang kita katakan tidak pernah ditafsirkan oleh ulama-ulama silam. Berkaitan dengan Dajjal, berkaitan dengan Ya'jud wa Ma'jud, berkaitan dengan Mahdi, Imam Mahdi, ya, semua itu perlu ada dalil dan perlu kita berpandu kepada penafsiran yang betul-betul jelas. Oleh kerana itu saya amat suka kepada tuan-tuan dan perempuan untuk kembali kepada ulama-ulama ataupun para ustaz yang mengajar mengikut Quran dan Sunnah. Kerana mereka akan buat rujukan kepada ulama-ulama terutamanya Majlis Fatwa Arab Saudi. Ya, kerana mereka merujuk daripada para rasikhuna fil ilm di kalangan ulama-ulama Saudi. Ya, mereka lebih jujur, lebih amanah dalam bab-bab yang begini. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam fitnah yang menakutkan atas nama sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Syar, kejahatan dalam mentafsirkan mengikut akal. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi oleh kerana itu, bila ayat ini mengisyaratkan bahawa golongan-golongan yang mengingkarkan hari kiamat dah satu bab, golongan-golongan yang mentafsirkan tanda-tanda kiamat mengikut akal satu bab. Oleh kerana itu
pastikan kita iltizam dengan para ulama yang membawa Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan perempuan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah tidak boleh lari daripada manhaj yang betul. Kalau tidak, habis kita. Baik. Di dalam surah Al-Anbiya yang berkaitan dengan kiamat juga Allah menceritakan pada ayat yang pertama. Surah Al-Anbiya. Okay, surah yang ke 21, juzuk 17. Muka surat 322. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling daripada akhirat. Ya, sudah dekat hisab, kita masih lalai. Ini di antara perkara yang agak menghairankan. Ya, agak menghairankan kepada kita, suatu benda yang sudah hampir tapi kita masih lalai. Ya, misalan orang yang dah tua, dah masuk 60, hampir mati. Kalau ikut dah kategori umur-umur yang mati. Ya, dah expired umur tu, antara 60 ke 70, tapi masih lalai. Satu benda yang na'udzubillah min zalik, minta Allah bagi petunjuk kepada kita. Ya. Dan dalam bab ini, apabila kita menyaksikan tanda-tanda kiamat, ya, tetapi kalau masih lalai, berarti ada masalah dalam diri kita yang tidak mahu mencari kebenaran ataupun tidak mahu menerima petunjuk Allah, yang menyebabkan kita terus lalai, waliyadzubillah, pada sampai hari yang seharusnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita kenal pencipta kita dengan betul, dalam keadaan kita sudah bersiap sedia, tetapi kita tak kenal pencipta kita dengan betul dan tidak bersiap sedia. Na'udzubillah. Macam mana ya tuan-tuan dan perempuan, na'udzubillah ya. Kita ni hidup yang Allah berikan sampai ke muncak, sampai akhir hayat kita, kita tidak pernah mengenal Allah dengan cara yang betul. Na'udzubillah. Kita tidak pernah menyembah Allah seperti mana yang diarahkan. Kita tidak pernah mengagungkan Allah seperti mana yang dikehendakinya. Oleh kerana itu, bila kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang dikehendakinya, maka terjadilah penyelewengan dalam pengabdian kita kepada Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya, mereka tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Na'udzubillah. Bila sampai tahap begitulah kedudukan kita, sampai nak mati kita tak kenal Allah, susah. Ya, susah nak bicarakan. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita mengagungkan seorang raja? Ya, seorang raja kita agungkan. Bagaimana kita nak jumpa raja? Ya, jumpa raja mesti mengikut protokol-protokol tertentu. Betul tak? Dia ada syarat, dia prosedur, bukan main lenggang je pergi jumpa raja. Bila nak berjumpa dengan raja, pergi kursus dulu apa yang perlu dibuat bila kita nak pergi dengan berjumpa dengan raja. Cara nak berjalan diambil kira, cara berpakaian nak diambil kira. Itu nak dapat pangkat, tak kira lah PJK, AMP ke, AMN ke, ya, doktor, datuk ke, Tan Sri, semua tu mesti ikut prosedur. Bukan boleh lenggang-lenggok aja. Ya. Tak boleh. Subhanallah, Maha Suci Allah. Begitu kita nak bertemu dengan raja, tuan-tuan dan perempuan, takkan tak ada prosedur, protokol untuk bertemu dengan Allah. Oleh kerana itu bila Rasulullah kata sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, sembahyanglah kamu seperti mana melihat aku sembahyang. Maksudnya itulah protokol yang mesti kita ketengahkan bagaimana kita nak bertemu dengan Allah dalam solat kita. Tetapi siapa yang ambil kira melainkan orang-orang yang sunnah, yang mempelajari Al-Quran dan sunnah saja yang ambil berat dalam bab ini. Mereka belajar kerana nak bertemu dengan Allah. Dari sudut zahir begitu kedudukannya. Penghayatan dalam solat itu dah satu cerita.
Sehingga kan orang yang nak ambil pangkat raja pun, kalau bukan rakyat Malaysia, kena ikut protokol. Betul tak? Shah Rukh Khan, Jackie Chan, kita tengok macam mana dia pakai. Dia tak boleh nak pakai macam dia berlakon filem tu. Cuba tengok macam mana dia nak bertemu dengan raja, dia ajar berjalan berpakaian sampai bersongkok pun. Jackie Chan bersongkok, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Shah Rukh Khan bersongkok. Tak, kalau ikut dia punya rambut tu, begitu saja kan. Tak bersongkok. Kerana itu prosedur dia. Dan menghadap Allah pun begitu prosedurnya. Mesti ikut. Tapi siapa yang nak ambil berat tentang Allah, itu masalah. Kalau nak ambil pangkat, pukul berapa dah sedia? Pukul 10 nak bertemu dengan raja, rasanya sebelum subuh dah ada dah. Ya. Tetapi kita sekarang masuk waktu untuk bertemu dengan Allah pun kita lalai, kita tinggalkan, ya, kita melengah-lengahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan Allah pada tempatnya yang betul. Nauzubillah min zalik. Ya, kita berubah. Kerana kita nak bertemu dengan Allah satu hari nanti. Ya, biar kita lengkapkan diri kita menjadi orang yang betul-betul takut kepada Allah dan bersiap sedia. Apatah lagi dalam peristiwa yang bakal kita hadapi ini, peristiwa yang berkaitan dengan kiamat, yang mana Allah telah menceritakan bahawa kiamat akan berlaku. Dan tanda-tanda kiamat Rasulullah telah khabarkan kepada kita di antara 10 tanda yang besar yang kita baca. Di antaranya Ad-Dukhan, di antaranya Dajjal, di antaranya Al-Mahdi, di antaranya Isa alaihissalam, turunnya Isa, di antaranya Ya'jud wa Ma'jud, di antaranya Dabatul Ard, di antaranya terbit matahari sebelah barat. Subhanallah, begitu banyak. Ya. Dan Rasulullah dalam hadis yang kita bacakan pada pelajaran yang lepas, bila tanda besar ini keluar satu, dia akan berturut-turut keluar. Itu yang menakutkan lagi. Dan yang mana keluar dulu, wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Kalaulah keluar matahari sebelah barat, keluar dulu, Allahu Akbar, dan kita bertaubat. Taubat sudah tidak diterima. Dan berselisih pandangan ulama berkaitan taubat tidak diterima. Ada yang mengatakan kalau keluar yang besar-besar ini, maka taubat tidak diterima. Tetapi ianya yang amat penting bagi kita, bahawa di antara yang akan keluar berturut-turut itu ialah apabila munculnya Imam Mahdi, maka Dajjal akan muncul. Bila muncul Dajjal, turunnya Isa. Bila turunnya Isa, keluar Ya'jud wa Ma'jud. Itu di antara 4 yang muncul begitu kedudukannya. Kerana peristiwa itu berkait satu. Okay? Jadi kita tidak bicara persoalan itu, cuma kita nak bicarakan perjalanan-perjalanan yang akan berlaku apabila hari kiamat, dunia menjelang kiamat, fitnah terlalu besar. Dan ketakutan itu lebih takut apabila munculnya Dajjal. Kerana munculnya Dajjal akan teruji iman-iman orang yang beriman. Apabila munculnya Dajjal, waktu itu seorang itu yang mana Rasulullah mengatakan seseorang itu menyangka dirinya terselamat dari Dajjal, rupanya dia dah berada bersama Dajjal. Itu suatu yang paling saya takut. Saya takut kenapa kita tak sangka. Kita ingat kita dah menentang Dajjal, rupanya kita dah berada dalam kelompok Dajjal. Tak sangka, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu. Oleh kerana itu saya ingatkan jangan tinggal para ulama. Kalau kita tersilap, kita akan terjebak dalam perkara yang begini. Waliyazubillah. Habis kita. Ya, nampak berjuang. Uish, kita lawan Dajjal pun dia pun geng-geng Dajjal pun. Bahaya tu. Ya. Dah pakai serban macam saya ni kan. Masya Allah, nak lawan Dajjal, tengok-tengok, ya, capal kat depan. Aduh. Jadi haru pula. Berhati-hati. Oleh kerana itu ilmu penting, dan jangan tinggal ikhwah sunnah kita, jangan tinggal tempat talaqi kita seperti macam Baitus Salam, ya, kita ada Yayasan Ta'lim, Baitus Sunnah, mana lagi? Ya, yang mana tempat-tempat yang begini jangan kita tinggalkan. Istiqamah dalam siri menuntut ilmu dan bersabar. Ya. Baik. Kemudian di dalam ayat surah Taha
Buka surah Toha. Sebelah tu daripada surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-15 dan 16. Jumpa. Apabila kisah ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah dalam perbicaraan di Bilwadil Muqaddas Tuwa, lalu Allah mengatakan dalam firman-Nya, kita ambil ayat yang ke-13 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingatku. Okey, ayat ini mengisyaratkan laksanakan solat untuk mengingatku. Ya, kaitan solat tujuan dia yang sebenar. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Ya, lalu Allah mengatakan kiamat ini akan datang, aku rahsiakan. Tiba-tiba orang boleh congak berapa bila berlakunya kiamat. Itu kesilapan. Ya, Allah dah kata kiamat itu dirahsiakan. Tiba-tiba kita sekarang ni ada pula orang yang boleh mengira kiamat tu bila berlaku. Ada kita dengar, tengok, ada. Ya. Waktu saya teringat pada tahun 90-an dulu yang sibuk Al-Arqam dengan cara mereka tu, ya, dengan gerakan mereka. Saya dulu pun ikut juga, ya, sebelum dapat petunjuk, sebelum faham Quran Sunnah. Ya, itu yang lekat serban tu, kan. Dia boleh katakan Imam Mahdi akan muncul pada tahun 98. Tu dia. Lepas tu dicongakkan. Bila Imam Mahdi muncul, begini akan berlaku, begini-gini, akhirnya kiamat akan berlaku. Tu dia. Subhanallah. Allah kata dia merahsiakan. Tiba-tiba mereka kata mereka boleh kira. Ini di antara perkara-perkara yang na'udzubillah min zalik kita kena berhati-hati. Dalam pengiraan, kerana golongan ini ada golongan yang cuba menyingkap rahsia yang Allah rahsiakan, ya, kononnya nak menunjukkan mereka tu mahir dalam memastikan kiamat itu bila berlaku. Na'udzubillah min zalik, ya. Mereka menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih juga untuk menguatkan hujah mereka, dan akhirnya ramai juga yang mengikut, yang menarik perhatian mereka dan mulalah bertaubat dan mula mencari kebenaran, dan akhirnya mereka terjebak dengan golongan-golongan ini, ya. Okey. Jadi dalam ayat ini jelas kepada kita Allah merahsiakan mana tadi, inna sa'a atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Baik. Jadi ini gambaran kiamat, dan akhirnya ayat dalam surah Luqman Allah berfirman. Ya, surah Luqman ayat yang ke-34. Surah Luqman, surah yang surah yang ke-31, juzuk yang ke-21, ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna
Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kiamat adalah ilmu di sisi Allah. Tak ada siapa yang mengetahui. Ya, dalam ayat ini mengisyaratkan pertama, Dia yang menurunkan Dia yang merahsiakan tentang kiamat. Kemudian Dia yang menurunkan hujan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak seorang pun dapat pasti apa yang akan dikerjakan esok. Ya, Abu Muaz tahu ke esok buat apa? Oh, dah ada plannya. Okey. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Ya, kita tak tahu. Ya, kita tak tahu kat mana kita akan mati. Subhanallah, ini di antara satu persoalan ghaib yang maha hebat yang dimiliki oleh Allah. Ya, ini rububiyah, ketuhanan punya sifat yang mana tidak siapa boleh memilikinya. Kalau ada yang mengatakan dia tahu pada hari bila berlakunya hari kiamat, dia telah mengambil sifat rububiyah ketuhanan itu. Kalau dia mengetahui, dia katakan bahawa dia tahu apa yang, ialah di mana dia akan mati, ya, apa yang berkait-kait yang begitu, maka dia telah mengambil sifat yang dimiliki oleh khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia melakukan syirik yang besar. Maka di sini, okey, kita dapat tahu bahawa inilah kedudukan kiamat yang Allah rahsiakan. Namun begitu, kita dikhabarkan tentang tanda-tanda kiamat. Dan kita telah jelaskan di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Dan kita ringkaskan bab-bab yang begini. Kerana apa? Kita berikan kepada orang yang berhak untuk membicarakan. Kita nak pergi ke tempat perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Baik, kita teruskan kepada perkara yang terakhir berkaitan dengan bakal berlakunya gegaran yang terakhir di muka bumi ini. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kiamat yang bakal berlaku ini disebutkan dalam Al-Quran begitu jelas cara-caranya. Betul tak? Idza as-samaa'u insyaqqat misalan. Ya, dalam ayat-ayat yang begitu menggambarkan kiamat dengan secara tak langsung dapat kita ketahui. Kalau kita tengok pun dalam macam cerita-cerita yang ditayangkan dalam filem-filem, digambarkan kiamat, tetapi kita menyaksikan ada kefahaman yang tidak kena. Di antaranya gambarnya kiamat, lepas tu berlaku banjir macam kisah Nabi Nuh pula. Ya, berlakunya kiamat, semua ada pula kelompok yang selamat pula. Ya, itu semua cerita-cerita hanya dongengan untuk nak menggambarkan kiamat. Sedangkan kiamat kalau berlaku, na'udzubillah min zalik, tak ada siapa yang akan selamat. Ya. Tetapi kiamat ini tidak akan berlaku kepada orang-orang yang beriman, walaupun iman dia sebesar zarrah yang ada dalam jiwa dia. Allah akan matikan, kerana sebelum hari kiamat Allah akan matikan roh jiwa orang yang beriman. Walaupun dia itu imannya kecil sebesar zarrah, walaupun dia berada di dalam gua, walau berada di mana saja tempat yang tersembunyi, dia akan mati. Apabila keluar udara sejuk yang dikatakan keluar daripada Syam, yang menyebabkan ya semua orang yang beriman mati. Maka tinggallah waktu itu seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Sejahat-jahat manusia yang bakal menerima azab hari kiamat. Kerana kiamat akan didirikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan kita lihat dalam bab itu,
Ya, subhanallah, satu persatu peristiwa diceritakan oleh Rasulullah SAW seolah-olah nampak di depan mata kita. Bagaimana Kaabah diruntuhkan. Ya, Kaabah diruntuhkan. Ya, Rasulullah mengatakan, aku melihat orang Habsyi yang datang dalam bentuk terkengkang-kengkang, maksudnya kaki mereka begitu. Ya, ada orang Afrika ni, ya, kaki dia begitu, terkangkang-kangkang, macam mana kita nak sebut pun tak tahulah. Tapi kalau kita mula-mula, saya tengok waktu kami belajar dahulu, ya, ada grup-grup Afrika tu, dia bawa anak dia terkangkang. Macam mana nak terangkan terkangkang tu? Tetapi saya ingat, kamu letak lama ke dukung macam tu? Letak lama ke sampai terkangkang dia? Oh tak, memang sifat dia macam tu, terkangkang. Bismillah. Okey. Jadi satu benda yang tak boleh tak tahu. Tetapi Rasulullah menggambarkan bahawa Abu Muaz juga. Okey. Baik. Apabila berlaku begitu, mereka datang meruntuhkan Kaabah. Meruntuhkan Kaabah, satu persatu batu itu dikeluarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah membicarakan bagaimana kedudukan Kaabah pada alam semesta. Kita telah membicarakan bahawa berkaitan dengan alam semesta ada satu keajaiban yang disebutkan pusat alam. Pusat alam ini ada di bumi. Membuktikan dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah ceritakan dalam surah Fussilat bahawa bumi dijadikan bermula kejadian alam semesta dengan bumi ini dijadikan dahulu, barulah langit-langit dijadikan. Ya, kita telah bicarakan. Dan bila bumi dijadikan dahulu, pusat alamnya di mana? Itu persoalannya, di mana? Dan pusat alamnya dikaitkan dengan Kaabah itu. Ya, melalui kajian yang dibuat pun ditunjuk, disebutkan Kaabah itulah pusat alam. Dan kita dalam bab ini juga dikaitkan bahawa kesestabilan alam semesta ini bergantung kepada kesestabilan Kaabah itu. Tetapi bila pusat alam ini telah hilang, diruntuhkan, itulah bermulanya kiamat. Bermulanya kiamat. Ya, na'udzubillah min zalik. Apabila selesai perkara itu diruntuhkan, tak lama kemudian satu ledakan berlaku di Eden, di Yaman. Ledakan api setinggi-tinggi, sekuat-kuatnya, dan keluarlah api di seluruh dunia yang menyeret ataupun membawa manusia berkumpul sampai di tempat yang dikatakan Syam itu adalah tempat perkumpulan manusia di akhir zaman. Subhanallah. Dan waktu itu akan terjadilah kiamat. Baik, kita tengok di antara ayat-ayat yang disebutkan. Dalam surah Al-Hajj, buka surah Al-Hajj. Permulaan dia. Okey, surah Al-Hajj, surah yang ke-23. Bukan. Surah 22. Okey. Ya. Api itu dia bawa. Ya, Rasulullah kata api membawa manusia-manusia mengikut siang dan malam. Mereka bawa sampai manusia dah penat, tidur, api pun tidur sama. Esoknya api bergerak lagi, manusia berjalan sampai berkumpul di Syam. Ya, peristiwa yang menggerunkan ini, maka waktu itu
sistem galaksi dah hancur dah disebabkan Kaabah diruntuhkan, maka bermulalah acara matahari dipadamkan, ya, bulan bintang sudah tidak berfungsi dan berlaga-laga. Allah ceritakan mukaddimah kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa ya, muka surat 332. Juzuk yang ke-17. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Subhanallah. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, menggambarkan peristiwa permulaan kiamat berlaku begitu. Apa yang berlaku itu? Di antaranya Allah menceritakan bila berlaku kegoncangan yang pertama itu bukan goncang macam mana kita goncang katil itu ataupun goncang pokok ke tak. Kegoncangan yang menyebabkan orang yang perempuan yang tengah mendukung bayi, menyusu bayi, dia lepas bayi dia. Dia takut. Tuan-tuan dan puan, seorang ibu, dia sayang anak, dia sanggup mati. Ya, kita menyaksikan banyak peristiwa, berapa ramai ibu yang mati, ya, anak masih hidup dapat diselamatkan. Dalam kebakaran misalnya, dalam satu keluaran surat khabar tu, ya, dia menceritakan, mak mati dah, anak bawah tu masih hidup. Subhanallah. Seorang ibu mampu menjaga anak, ya, supaya selamat. Apatah lagi dia menyusukan, ya, bapa lain, ibu ni lain kedudukannya. Dia sanggup. Tetapi nak menceritakan kita kejadian kiamat, ibu-ibu sendiri melepaskan anaknya kerana takut. Ketakutan yang subhanallah, tak dapat nak gambarkan. Macam mana yang Allah ceritakan, ya, dia letakkan ibu, kerana ibulah orang yang paling rapat dengan baby, paling rapat dengan anak. Jahat macam mana pun anak dia, tetap ibu tu akan mengaku itu anak dia. Oh, dahsyat, ya ibu. Itu pasal dia sanggup mati. Tetapi dalam bab kiamat, dia tak boleh. Dia jadi tak berani. Dia lepaskan. Itu pasal Allah katakan apa? Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa terhadap anak yang disusuinya. Dia lepas, ditinggalkan. Nak selamatkan diri dia. Dan ibu-ibu yang mengandung, gugur kandungannya. Tuan-tuan dan perempuan, tsunami yang berlaku pada tahun berapa ya? 98 ke berapa? Tak ingat dah. 2003. 2004. Okey? Dia berlaku tu, getaran tsunami tu kita tak kena. Kan? Kita tak kena ombak, tapi kita kena gegaran. Kena gegaran. Yang saya tahu tu, kakak saya mengandung waktu tu. 70 orang di daerah Perak Tengah gugur. 70 orang. Gegaran dia bukan gegaran biasa, gegaran dalaman. Ya, gugur 70 orang. Bayangkan gegaran kiamat, kalau begini keadaannya, ya, semua gugur. Pasal gegar dia lain. Maha suci Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak menceritakan kepada kita bahawa ianya bukan satu mainan. Dan dikatakan di sini lagi, Allah katakan, kamu tengok orang macam mabuk, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, tak tahu ke mana nak pergi. Ya? Sebenarnya mereka bukan mabuk, tapi dah jadi tak
tahu nak buat apa-apa, kerana kiamat punya azab begitu keras sekali. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan satu peringatan kepada kita dan kita minta lindung kepada Allah ya dari kejadian ini. Ya, kita minta lindung kepada Allah dari kejadian ini, kerana itulah kiamat adalah satu perkara yang menggerunkan. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, berkaitan dengan kiamat. Mana dia? Oh, dah hilang tanda dia. Baik, ala kulli hal, nak menceritakan, Rasulullah mengatakan bagaimana aku boleh berehat, merasa tenang. Bagaimana aku boleh merasa tenang sedangkan malaikat Israfil yang meniup sangkakala tu telah meletakkan tiupan itu pada mulutnya dan matanya melihat kepada arasy menunggu arahan Allah. Ya, bagaimana aku boleh merasa tenang dalam keadaan ya malaikat Israfil telah meletakkan peniup sangkakala itu pada mulutnya dan menunggu arahan Allah Subhanahu wa taala. Okey, maaf, tanda dia dah hilang pula dia punya ni. Okey, kedudukan hadis tu memang sahih. Ala kulli hal, nak menceritakan bahawa Rasulullah SAW sendiri pun merasa takut dalam keadaan yang begitu. Jadi di sini kita menceritakan tentang tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama bermulalah, itu yang kita saksikan pertama di antara ayat-ayat yang Allah ceritakan. Kita buka juzuk Amma. Juzuk Amma adalah di antara juzuk yang banyak menceritakan tentang kiamat. Okey, pertama surah, kita ambil surah Al-Infitar. Muka surat 587. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan dan apabila lautan bergelora dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan atau yang dilalaikan. Baik, jadi ini gambaran yang pertama, apabila langit terbelah. Dengan arti kata lain, kiamat langit terbelah. Kemudian dalam surah yang sebelah tu, surah yang At-Takwir, Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila matahari dipudarkan cahayanya dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan. Okey. Baik.
Ayat ini juga menceritakan pada awal tadi ialah berkaitan dengan kedudukan matahari, bintang, bulan, semua planet-planet. Bila disebutkan bintang-bintang ini termasuk planet-planet yang kita tahu bahawa kita ni berada di dalam galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way, yang mana bila sebut galaksi berjuta-juta planet ada di situ. Sedangkan saintis mengatakan di alam semesta bawah langit pertama ini mempunyai berjuta-juta galaksi. Bayangkan macam mana kita tak boleh nak gambarkan. Tapi nak menceritakan bila dia dah berlaga antara satu sama lain planet-planet ni, bumi termasuk di antara tempat yang nak dilaganya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang selalu kita baca kita tak perasan rupanya. Bahawa ayat yang kita baca dalam solat kadang-kadang sebab juzuk amma ni, di antara peristiwa akhir kejadian kiamat tu diceritakan di situ. Kita tak perasan. Kita akan tengok. Okey. Baik, kita tengok ayat mana tu Ustaz? Okey, cuba buka surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Okey. Surah yang ke 101. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Diulangkan supaya kita berfikir elok-elok. Apa dia? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Tuan-tuan dan perempuan, apa maksudnya kupu-kupu yang berterbangan? Manusia seperti kupu-kupu berterbangan, macam mana tu? Tak boleh nak digambarkan. Kalau kita berjalan bukan seperti kupu-kupu berterbangan. Adakah macam Superman ke? Tak. Tetapi inilah ayat yang menceritakan bila planet-planet itu bertembung antara satu sama lain, apa berlaku? Hancur. Bila planet-planet yang kita tahu betapa beberapa planet adalah lebih besar daripada bumi, dia berlaga dengan bumi, apa berlaku? Hancur bumi. Di situlah manusia berterbangan. Terus terbang. Graviti dah tak ada. Graviti hilang. Bumi hancur, graviti hilang. Habis ke mana manusia? Berterbangan di angkasa raya, menunggu planet-planet berlaga lagi dan dia berada di tengah-tengah. Boom, hancur. Hancur. Na'udzubillah. Azab yang Allah bagi kepada orang-orang yang kafir ini. Azab yang paling berat kepada makhluk ini. Boom, hancur, boom, hancur. Hancur. Tuan-tuan dan perempuan, hancur. Alam semesta hancur. Habis. La haula wala quwwata illa billah. Inilah kedudukan manusia. Ini ayat ini menggambarkan kemuncak di antara kemuncak kehancuran alam semesta dan kemuncak kehancuran manusia. Kita berterbangan, tak ada tempat untuk kita berpijak lagi, maka planet pun datang berboom, hancur planet, kita pun hancur, lagi datang berboom, hancur manusia, hancur semua, segala-gala, sampai segala-galanya dah habis hancur. Disitulah kejadian yang paling menggerunkan, yang mana tidak ada siapa lagi. Okey, ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat dalam surah, banyak surah-surah yang menceritakan tiupan sangkakala yang pertama. Kerana tiupan sangkakala yang pertama ini yang disebutkan, tiupan sangkakala yang pertama ini adalah tiupan yang menghancurkan. Di dalam surah Az-Zumar sendiri ditiupkan Allah berfirman, ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan arti kata lain, makhluk-makhluk di bumi sudah tidak wujud lagi. Maka berakhir alam semesta. Oleh kerana itu kita tidak tahu bila berlaku kiamat.
Tapi tanda-tandanya ada. Kita tak dapat nak agak bila berlaku kiamat. Ini adalah persoalan ghaib yang hanya perlu wajib beriman. Wajib beriman bahawa kiamat pasti berlaku dan tempoh untuk sampai ke kiamat itu hanya Allah yang maha mengetahui. Okey. Seperti mana yang saya sebutkan di dalam hadis, Rasulullah mengatakan bagaimana aku boleh tenang sedangkan peniup sangkakala telah meletakkan tanduk tiupannya. Pertama, kita beriman dengan hadis ini tanpa memikirkan macam mana malaikat tu letakkan dalam mulutnya, wallahu alam. Ya, jangan bicarakan. Kemudian dan dia telah menundukkan dahinya, yakni bersedia untuk meniup, dan telinganya sentiasa terpasang menunggu arahan untuk meniup. Apabila diarahkan lalu ditiup, maka berkata para sahabat, okey, nak menceritakan kepada kita bahawa peniup sangkakala ini telah pun bersedia untuk meniup tiupan sangkakala yang disebutkan sebagai tiupan untuk kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya mata peniup sangkakala, yakni malaikat Israfil, semenjak diserahkan tugasnya itu sentiasa merenung ke arah Arash, ditakuti akan diarahkan sebelum berkelip matanya, seolah-olahnya matanya seperti bintang yang bersinar. Maksudnya dia sentiasa melihat ke arah Arash, menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiup, maka dia akan tiup. Ya, subhanallah. Okey, ini di antara gambaran-gambaran di dalam hadis yang tadi, hadis itu telah disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Di dalam hadis yang lain menceritakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hari pada kamu adalah hari Jumaat, dan pada hari itu dijadikan Adam, pada hari itu juga dimatikannya, pada hari itu ditiupkan sangkakala, dan pada hari itulah berlaku gegak gumpita. Maka perbanyakkanlah selawat ke atasku, sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku. Dengan arti kata lain, kiamat berlaku pada hari Jumaat. Dan di antara gambaran yang Allah ceritakan tentang kedudukan kiamat ini dalam Al-Quran, dalam surah buka surah sebentar. Mana ya? Sebentar saja. Okey. Surah Al-Haqqah juzuk 29, surah yang ke-69. Ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat 567. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Maka apabila sangkakala ditiupkan dengan tiupan yang pertama, diangkatnya bumi dan gunung ganang lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hentakan. Maka hari itu terjadilah hari kiamat.
Dan terbelahlah langit kerana pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan para malaikat pada hari itu pelbagai penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada satu pun daripada kamu yang tersembunyi bagi Allah. Ya, nampak tak dalam ayat ini mengisyaratkan gegak gempita yang begitu hebat sehingga Arasy Ar-Rahman ada 8 malaikat, asalnya 4 ya. Tetapi pada hari itu 8 malaikat, nak menunjukkan betapa dahsyatnya gegak gempita itu. Ya, subhanallah. Jadi bila kita menyaksikan peringatan-peringatan melalui ayat-ayat Tuhan ini mengisyaratkan bahawa hari kiamat adalah hari yang menggerunkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, kita mempelajari hari kiamat ini untuk kita bersiap sedia. Bukan kita menjadikan sebagai maklumat, lepas tu kita tak melakukan apa-apa. Tapi yang paling penting, teruskan dalam siri amalan kita, berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, walaupun sampai kita pada hari kiamat dalam keadaan kita yang sudah bersedia untuk bertemu dengan Allah. Jadi cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap datang daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha